Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang perangai-perangai pelik Maharaja-Maharaja Cina. Selalunya sejarah tunjukkan Maharaja Cina tu macam gagah perkasa, cerdik pandai sebab memerintah satu kerajaan yang kukuh dan besar kan. Sebenarnya ada beberapa Maharaja Cina yang perangainya pelik-pelik dan tak masuk akal. Orang pertama yang pelik adalah Maharaja Zhou. Satu hari Maharaja Zhou baca satu kitab. Dia kata dekat syurga ada satu kolam yang diperbuat daripada susu. Jadi sebabkan dia rasa macam menarik juga kolam bersusu ni, dia pun arahkan askar-askar dia korek tanah, buat sebesar-besar kolam. Lepas tu dekat tengah-tengah kolam ada pula pulau. Lepas tu dekat pulau tu ada pula pokok. Dan kolam tu diisi penuh dengan, bukan susu tapi diisi penuh dengan arak. Korang bayangkanlah kolam sebesar-besar tu berapa banyak arak kena tuang. Tapi akhirnya benda tu berjaya dibuat dalam istana. Pelik Maharaja Zhou ni. Dia kata ini adalah sebahagian gambaran daripada syurga. Jadi waktu dia lapang-lapang, dia dengan gundik-gundiknya akan menaiki sampan dan mengelilingi kawasan kolam sambil mencedok-cedok air minum sambil mabuk-mabuk. Lepas dah mabuk-mabuk pening-pening, diorang semua akan singgah dekat pulau tengah-tengah kolam tu. Dan dekat pulau tu ada satu pokok, di mana pokok tu kononnya berbuah daging. Dan waktu diorang santai-santai bawah pokok tu, diorang akan petik-petik daging tu sambil makan. Daging? Lebih baik buah anggur ke? Tapi bila Maharaja Zhou kalah dalam peperangan, dengan kata lain kerajaan dia telah berlaku pemberontakan rakyat, Maharaja Zhou pun turun tahta. Tapi disebabkan dia ni tak nak terima kekalahan, dia mati bunuh diri. Dia kata dia nak cepat masuk syurga, dia bakar diri dia sendiri. Dan bila raja baru dilantik, raja tu mengarahkan kolam tu dimusnahkan, kolam arak tu, sebab dia membazir arak. Dan nak maintainnya susah kan. Sebab itu Maharaja baru suruh hancurkan kolam tu. Kolam mengarut, dia kata. Kisah kedua yang pelik adalah seorang maharaja namanya Maharaja Wu. Maharaja Wu ni dia ada satu obsesi tau. Dia suka tengok lelaki berbadan tegap. Dia kata lelaki berbadan tegap adalah masa depan bangsa dan negara. Lelaki yang berotot ini akan memimpin askar dan melakukan penaklukan. Dan satu negara berjaya bukan disebabkan oleh benda-benda lain seperti pendidikan. Dia kata satu negara yang berjaya adalah berdasarkan berapa banyak negara yang ditakluki. Dan untuk menakluki setiap negara lain, askar-askarnya perlulah berbadan tegap dan berotot-otot. Dan setiap tahun dia akan melakukan peperiksaan untuk memilih para menterinya. Dan antara kriterianya, setiap menteri mestilah mempunyai badan yang cantik dan kekar dan berotot. Dan salah satu soalan peperiksaan, orang yang jadi menteri mestilah berjaya mengangkat satu batu setinggi melebihi kepalanya. Tapi obsesinya Maharaja Wu dengan kekuatan dan otot-otot menyebabkan kematiannya. Satu hari ada seorang pegawai tinggi namanya Meng Yu. Dia dikatakan orang yang paling berotot lah dalam negara tu. Maharaja Wu pun kagum dengan dia. Jadi satu hari Maharaja Wu ni mencabar Meng Yu supaya mengangkat satu periuk panas yang besar. Mula-mula Meng Yu angkat. Memang berjaya. Meng Yu berjaya mengangkat melebihi kepalanya. Lepas tu tiba pula giliran Maharaja Wu. Dia pun berusaha lah angkat periuk panas tu. Tengah-tengah dia angkat, tiba-tiba lutut dia beralih. Dengan kata lain, terseliuh lah. Dan tu juga Maharaja Wu tu sungkur ke tanah. Dan sejak daripada tu, kebanyakan masa si Maharaja ni dihabiskan dengan baring dekat katil. Tak pasal-pasal kan. Dan disebabkan dia terbaring tu, dia kata ini semua berpunca daripada Meng Yu. Diarahkan semua askar bunuh Meng Yu dan semua ahli keluarga Meng Yu, termasuk atuk, nenek, bapa, anak saudara, sepupu, sepipit. Habis semua keluarga Meng Yu mati. Padahal dia punya salah kan. Maharaja Gozo pula lain ceritanya. Dia ni pun sama dengan Maharaja Wu juga sikit-sikit, iaitu dia percaya satu negara akan menjadi makmur dan maju bukan disebabkan oleh orang terpelajar,
tapi disebabkan oleh ketenteraan yang kuat. Jadi dia cakap rakyat tak perlulah belajar tinggi-tinggi. Yang penting rakyat tahu macam mana nak berlawan, macam mana nak menghadapi perang, dan macam mana strategi-strategi untuk menakluki satu kawasan. Itu yang penting. Belajar tentang lukisan, kaligrafi, sajak majak, tak payah dia kata. Sejarah-sejarah pun tak payah. Yang penting badan sehat, boleh berlawan, boleh pergi perang. Dan dia juga beranggapan orang yang baca buku tu adalah orang yang paling rugi dan sia-sia. Dia punya benci dengan orang-orang yang pandai ni. Satu hari dia pergi ambil topi-topi orang yang pandai ni. Pada zaman Maharaja, orang-orang yang pandai dia ada topi-topi dia kan, dia ada tengkolok-tengkoloknya kan. Jadi Maharaja Gozo ni, dia ambil topi-topi orang-orang pandai ni, dia pergi kencing kat topi-topi tu. Punyalah menyampah. Tapi ada satu cerita yang menterbalikkan sejarahnya. Satu hari, Maharaja Gozo baca satu buku tentang ajaran Confucius, di mana buku tu ditulis oleh penasihat dia yang paling kanan sekali. Buku tu adalah berkenaan dengan ajaran Confucius dan pada masa yang sama diselitkan tentang strategi-strategi perang yang cerdik. Sejak daripada tu, Gozo rasa, rakyat dia perlu belajar tentang bagaimana untuk memenangi peperangan, belajar tentang falsafah dan juga kira-kira, kerana ini adalah kunci macam mana nak memenangi satu peperangan. Dan dia juga berpendapat setiap rakyatnya perlu belajar sejarah, kerana melalui sejarah kita tidak akan buat silap seperti apa kesilapan yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Dan sejak daripada tu, ajaran Confucius menjadi ajaran utama dalam kerajaannya. Dan banyaklah sekolah-sekolah dibina untuk mempelajari ajaran Confucius. Ada satu maharaja namanya Maharaja Jing. Dia ni suka main catur Cina. Satu hari datanglah satu putera dari kerajaan sebelah, datang untuk melawat je lah. Jadi Maharaja Jing ni ajaklah putera tu lawan permainan catur. Dia tak tahu sebenarnya putera tu memang pakar gila dalam permainan catur. Ni catur Cina bukan catur Mak Saleh yang ada kuda tu, tak ada. Kali pertama lawan, dia kalah. Kali kedua lawan, dia kalah. Kali ketiga lawan, dia kalah lagi. Kali keempat lah akhirnya dia kalah juga. Sebabkan terlalu marah kalah banyak kali, dia ambil papan catur tu, dia melemparkan keluar. Tak semena-mena papan catur tu tak sempat dia lempar, terkena kepala si putera ni. Dan tu juga putera ni mati. Selepas putera ni mati, ingat bapak dia nak diam diri. Bapak dia ajak perang lah. Tapi hasil daripada perang tu, Maharaja Jing juga yang menang. Memang dah nasib dia lah kan. Jadi negara yang asal putera tadi tu telah ditawan dan dikecilkan. Sebab dia kata ini semua kesalahan putera tu sebab dia menang permainan catur. Tak pasal-pasal. Ada satu maharaja namanya Maharaja Wenzhuan. Dan dia ni suka sangat minum arak. Siang minum arak, petang minum arak, malam minum arak, bangun tidur minum arak. Dan kalau dia tengah mabuk, dia memang tak ingat dia buat apa. Pernah sekali dia tanggalkan semua pakaian dia, dia berlari-lari bogel dalam istana. Semua orang nampak Maharaja berbogel. Pernah sekali tu pula, waktu dia tengah mabuk-mabuk, dia pergi bilik permaisuri dia ambil makeup, dia makeup muka dia. Lepas tu dia jalan lemah gemalai, macam konon-kononnya dia tu permaisuri. Orang tengah mabuk mana dia ingat. Pernah juga waktu tu dia tengah mabuk masa musim sejuk, dia pergi tanggalkan baju dia, berlari-lari bogel luar istana. Yang tengah sejuk-sejuk ribut salji tu, dia selamba lari-lari bogel, menjerit-jerit, mabuk punya pasal. Tapi ada satu benda yang bahaya. Waktu dia mabuk, Maharaja Wenzhuan ni suka bunuh orang. Kadang-kadang dia nampak orang yang jaga dekat tepi pintu, dia bunuh. Sebab apa dia suka bunuh orang waktu dia mabuk? Sebab dia ni selalunya terlibat dengan peperangan. Jadi waktu dia mabuk, dia konon-konon perasaannya dia ada dekat medan perang. Jadi menteri ni berpakat-bakatlah berbincang macam mana nak mengelakkan daripada Maharaja membunuh lebih banyak orang istana. Jadi dapatlah satu idea. Setiap kali Maharaja ni mabuk-mabuk, para pegawai akan keluarkan seorang pesalah, yang mana pesalah ni sepatutnya dihukum bunuh. Dan waktu raja tengah mabuk-mabuk, diorang pun letakkanlah pesalah ni depan Maharaja. Maharaja yang tengah mabuk, dia capai pedang, dia tebas kepala orang tu. Ini adalah satu cara untuk mengelakkan Maharaja bunuh orang yang tak bersalah. Tapi at least dia bunuh orang yang sepatutnya dihukum mati lah kan. Akhirnya cerdiklah juga menteri-menteri ni.
Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini sejarah yang boleh jadi maklumat tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.